Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa huwa habibuhu wa sabiyyuhu khaliluhu wa ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda yang bermaksud, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan 5 perkara kepada Nabi Yahya bin Zakaria alaihi wassalam untuk diamalkan, dan memerintahkan Bani Israel juga untuk mengamalkannya juga. Dan sungguh hampir saja di kalangan Bani Israel memperlambatkan untuk mengamalkannya. Lalu Nabi Isa alaihi salatu wassalam pun bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan 5 perkara kepada kamu agar kamu mengamalkannya, dan kamu perintahkan juga kepada Bani Israel untuk mengamalkannya. Perintahkanlah mereka, ataupun aku akan memerintahkan juga kepada mereka. Maksudnya Nabi Yahya dengan Nabi Isa itu sezaman, satu zaman. Hanya saja antara Nabi Yahya dengan Nabi Isa, siapa yang lahir dulu? Jawapannya Nabi Yahya alaihi salatu wassalam. Dan apa hubungan Nabi Yahya alaihi salam dengan Nabi Isa alaihi salam? Jawapannya satu keturunan, daripada belah ibu dia. Ibunya Maryam, bapa saudara dia Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam. Anak pada Maryam adalah Isa alaihi salatu wassalam. Anak kepada Nabi Zakaria adalah Nabi Yahya alaihi salatu wassalam. Satu zaman. Antara Nabi Yahya dengan Nabi Isa, mana yang diutus oleh Allah untuk dakwah? Jawapannya dua-dua. Hanya saja di antara Nabi Yahya dengan Nabi Isa, mana Nabi Ulul Azmi? Ulul Azminya Nabi Yahya, Nabi Isa. Lalu Nabi Yahya alaihi salam akan mengikutnya syariat Nabi Isa kerana Allah turunkan kitab Injil kepada dia, Nabi Isa. Dan Nabi Yahya alaihi salatu wasalam tidak diturunkan apa-apa kitab, melainkan sekadar wahyu. Dan hukum hakamnya masih terlibat dengan hukum hakam di dalam kitab Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Walaupun begitu, usianya Nabi Yahya alaihi salam tidak lama disebabkan dia dibunuh Bani Israel. Nabi Yahya dibunuh, sehinggalah hampir saja Nabi Isa dibunuh juga, sehingga Allah mengangkat Nabi Isa ke langit. Itu kisahnya. Walaupun begitu, dalam hal ini bukan Israiliyat, disebabkan Nabi sendiri yang menceritakannya. Maknanya cerita ni bukan daripada orang Yahudi, orang-orang Nasrani, Kristian tu. Ini daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 5 perkara itu yang diperintah oleh Allah kepada Bani Israel. Lalu Nabi Isa alaihi wasallam beritahu, wahai Yahya, kalau sekiranya kau tak mampu nak sampaikannya, biar aku sampaikan kepada Bani Israel. Risiko sangat besar, disebabkan orang Bani Israel memang tidak suka dia para nabi, para rasul. Ada saja Nabi Rasul yang seru kepada Islam, mereka akan bunuh. Padahal Bani Israel itu keturunannya sampai kepada Nabi Yaqub alaihi salam. Nabi Yaqub itu Islam, syariatnya adalah syariatnya Taurat. Taurat itu diturun kepada Nabi Musa, Nabi Musa itu Islam. Mana Bani Israel pun tak mau Islam.
diutus Nabi Rasul, mahu dibunuhnya. Lebih-lebih lagi orang Yahudi yang mahu membunuh para Nabi apabila Nabi itu membawa seperti mana ajaran baru. Padahal bukan satu ajaran baru pun. Itu adalah Nabi Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 5 perkara ini kata Nabi Isa alaihi salam. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan kepada kamu 5 perkara tadi, dan begitu juga kepada Bani Israel pun 5 perkara. Lalu Nabi Isa bagi tahu, diingatkan kepada Nabi Yahya. Lalu Nabi Yahya alaihi salatu wassalam pun menjawabnya, aku khawatir apabila aku mendahulukan menyampaikannya, maka aku akan ditangkap lalu aku disiksa. Apa maksudnya di sini? Dakwah Nabi Yahya tidak diterima. Maknanya Bani Israel tak suka dia. Kemudiannya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Yahya pun mengumpulkan manusia di Baitul Maqdis. Masjid pun penuh sesak sehingga memenuhi di kawasannya Baitul Maqdis. Mana Baitul Maqdis ni maknanya di situ juga adanya Masjidil Aqsa. Lalu Nabi Yahya alaihi salam pun mula dakwah di kalangan orang-orang yang hadir di Baitul Maqdis. Apa kata Nabi Yahya? Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan aku 5 perkara agar aku amalkannya, dan aku juga diperintah oleh Allah untuk memerintahkan kamu semua untuk mengamalkannya. Yang pertama, sembahlah Allah Subhanahu Wa Taala dan jangan menyekutukannya. Itu yang pertama. Ini menunjukkan Bani Israel ada masalah berakidah. Kalau sekiranya tidak ada masalah, nescaya Nabi Yahya alaihi wasallam cerita fadilat orang yang beriman, fadilat jadi orang Islam, fadilat beramal soleh. Ini tidak, sembah Allah, jangan menyekutukan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, sesungguhnya perumpamaan orang yang menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, ini masih yang pertama ni, sama seperti mana seseorang yang membeli seorang hamba dengan dirham ataupun dinar, lalu dia pun berkata, ini adalah rumahku dan ini adalah pekerjaanku, bekerja dan tunaikanlah untukku. Tetapi hamba itu malah bukan bekerja dan menunaikan, atau majikan dia, bos dia tadi, dia pergi buatnya kerja orang lain yang tak ada kena mengena situ. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala juga memerintahkan kepada kamu untuk mendirikan solat. Itu yang kedua, yang tadi tambah. Apabila kamu solat, maka janganlah kamu menoleh ketika mana kamu solat. Ini menunjukkan Bani Israel dulu pun solat. Solat tu munajat. Bila munajat, maka pandangan kita pergi ke tempat sujud dan jangan kanan kiri ke atas. Gitu. Maknanya mesti tumpu sepenuh perhatian menghadap Allah dalam cara begitu. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala itu juga menghadap hamba-Nya ketika mana hamba itu pun menghadap Allah dalam solatnya, selagi mana dia tidak menoleh. Menoleh ni maksudnya dia melihat ke kanan, ke kiri, ke atas, begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, aku perintahkan kepada kamu untuk berpuasa. Ada perumpamaan bagi orang yang berpuasa itu seperti mana seseorang yang berada di tengah ramai orang. Dia membawanya satu bekas yang berisinya minyak kasturi, inilah haruman yang wangi. Lantas mereka pun kagum kerana baunya itu semerbak sehingga menyebar di sekeliling mereka. Lalu katanya Nabi Yahya alaihi salam lagi, maka ini juga adalah perumpamaan bahawa mulut orang yang berpuasa itu bahkan jauh lebih harum daripada minyak wangi tadi, haruman kasturi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
Yang keempat, kata Nabi Yahya alaihi wasallam, aku perintahkan kepada kamu untuk bersedekah. Adapun perumpamaan orang yang bersedekah seperti mana seseorang yang ditawan musuh, lalu mereka mengikatnya, belenggunya, lalu dibawa untuk dijatuhkan hukuman mati, nak dipancung. Kemudian dia pun mengatakan, ataupun seseorang datang lalu mengatakan, aku akan menebusnya daripada kamu sesuai dengan kehendak kamu, dengan jumlah sedikit ataupun banyak, berapa yang kamu mahu. Lalu akhirnya tawanan itu pun dibebaskan, lalu diberilah habuan kepada orang tadi sehingga terlepas daripada hukuman. Sehingga kata Nabi Yahya alaihi wasallam, itu perumpamaan bagi orang yang bersedekah, maknanya dibebaskan daripada azab siksa di akhirat. Seterusnya, aku perintahkan kepada kamu untuk mengingati Allah, iaitulah zikrullah. Ini yang kelima. Sesungguhnya perumpamaan orang yang berzikrullah adalah seperti mana seseorang yang dikejar musuh, sehingga apabila dia tiba di satu tempat yang ada bentengnya, maka terjagalah dia daripada dibunuh, ditangkap musuh, maknanya mempunyai benteng ke situ. Demikianlah seseorang hamba, apabila dia menjaga dirinya, maka syaitan tidak akan berjaya untuk mengikatnya, membelenggunya, menguasainya. Itu katanya Nabi Yahya alaihi salatu wassalam. 5 perintah, 5 perkara. Lalu Nabi SAW pula bersabda, dan aku pula memerintahkan kepada kamu 5 perkara seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, iaitulah mendengar, taat, berjihad, berhijrah, dan juga bersatu, berjamaah. Kerana barang siapa yang meninggalkan jamaah walaupun sejengkal, maka dia telah melepas tali keislaman daripada lehernya, kecuali dia kembali bertaubat kepada jamaah. Maksud jamaah di sini adalah akidah yang sahih, akidah yang benar. Alaikum bil jamaah, hendaklah kamu dalam keadaan berjamaah, akidah yang betul, bukan akidah yang sesat. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang bersuruh kepada seruan jahiliah, maka dia termasuk daripada bahagian orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka Jahannam, kata Rasulullah. Apa maksudnya seruan jahiliyah? Seruan jahiliyah adalah seruan kepada kekufuran, kemunafikan, kekufuran paling besar sekali adalah seruan jahiliyah. Ada seseorang bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, meskipun dia itu solat dan juga puasa. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, meskipun dia mendirikan solat dan juga dia berpuasa. Oleh kerana itu, serukanlah seruan Allah Subhanahu wa taala yang menyebut kamu sebagai kaum Islam ataupun kaum muslimin wal mu'minin, wahai hamba-hamba Allah. Apa maksud hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Seruan jahiliyah itu tidak sama dengan seruan Islam. Islam menyuruh kepada akidah yang sahih. Islam itu menyuruh kepada ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul. Islam itu menyuruh manusia kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan seruannya jahiliyah itu selisih ataupun selain daripada itu, yang membawa kepada kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah kita ketahui bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila diutus oleh Allah, maka keutusan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lain melainkan adalah sebahagian daripada kefahaman Nabi tentang kitab Allah Subhanahu wa taala.
Maknanya Al-Quran turun kepada Nabi, pasti Rasulullah memahami dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda Rasul. Lalu Rasulullah pun menyuruh manusia. Seruan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak lain adalah seruan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seruan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, antaranya adalah ibadah puasa. Sebab kita kena tahu bahawasanya apabila satu-satu umat itu berpuasa, maka itu adalah umat yang mempunyai Nabi dan Rasul dia, yang mana sampai pada peringkat ulul azmi. Seperti mana Nabi dan Rasul yang terdahulu, Nabi Nuh AS diperintah oleh Allah agar perintah kepada orang beriman solat, puasa. Begitu juga Nabi Ibrahim AS solat, puasa. Begitu kepada Nabi Musa AS solat dan juga puasa. Begitu juga Nabi Isa AS solat dan puasa. Sampai kepada Nabi Muhammad SAW solat dan juga puasa. Dan hikmahnya tidak lain, hikmahnya agar umat itu mengetahui bahawa itulah seruan daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui kitab dia, seruan daripada wahyu kepada Nabi, kepada Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana apabila kita melihat di dalam kitab Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran, mana-mana Nabi yang diutus oleh Allah pasti diperintah untuk membawa manusia melalui dua ibadah ini. Ini adalah ibadah khususiyah, itulah solat dan juga puasa. Dan apabila kita mengetahui perkara ini, solat dan juga puasa, maka ini adalah hubungan yang paling besar sekali seorang hamba kepada Allah. Sehingga kata ulama-ulama kita, apabila seseorang mendirikan solat dan juga berpuasa, maka dia telah menyempurnakan akad ubudiyahnya, sifat kehambaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Agar dia mengetahui apabila kita solat, dia tidak ada kaitan dengan makan dan minum. Cuma dilarang makan minum dalam solat, itu aja. Tidak ada kaitan. Kerana namanya solat, seseorang itu boleh saja solat dalam keadaan kenyang, solat dalam keadaan lapar, kerana tak terikat kenyang dan makan dalam solat. Begitu juga minum, dahaga ataupun tidak, dia akan solat. Itu adalah menyempurnakan ibudiyahnya, maknanya sifat kehambaan, maknanya menunjukkan dia tidak beralasan. Ya Allah, sesungguhnya aku tak boleh mendirikan solat kerana aku lapar. Ya Allah, sesungguhnya aku tak boleh mendirikan solat kerana terlalu kenyang sehingga tidak mampu bagiku untuk berdiri, untuk rukuk, untuk sujud. Tidak ada alasan demikian. Yang pertama. Yang kedua, puasa. Seseorang itu apabila dinamai puasa sampai satu waktu, maka dia pun datangnya, dia terasa lapar dan juga dahaga, maka itu menyempurnakan ubudiyah ni kepada Allah kerana dia menahannya. Sifat seorang hamba mesti merasai ini. Itu adalah ubudiyah, itu adalah sifat kehambaan. Maknanya seseorang hamba tidak dilihat dia raja ke, dia sultan ke. Bila Allah perintah dia puasa, dia mesti juga merasai lapar dan juga dahaga. Di siang hari dia Ramadan, walaupun namanya raja dan sultan sekalipun. Bahkan walaupun dia seorang Nabi, seorang Rasul ulul azmi sekalipun. Lalu apakah di sini? Apabila Allah Subhanahu Wa Taala memerintah, dia tidak terlibat perintah ini lalu dikecualikan melainkan orang yang tak mampu. Dia tidak dikecualikan bagi raja dan juga sultan ataupun para nabi, para rasul, tidak ada. Seperti mana contoh, semua diperintah solat kecuali nabi-nabi, rasul-rasul tak perlu solat sebab kedudukan dia hebat di sisi Allah. Tidak ada. Semua sekali orang yang beriman diperintahkan untuk berpuasa kecuali para nabi, para rasul tidak perlu, sebab dia telah sempurna ubudiyah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jawapannya juga tidak. Begitu juga semua orang wajib puasa kecuali kalau tahun tu dia jadi sultan.
Siapa yang dapat sultan maka tidak wajib baginya puasa, tapi pahala Allah bagi macam puasa juga. Tidak. Lalu dilihat di sini dilihat apa? Tidak dilihat pada namanya siapa, kedudukannya sesama manusianya siapa. Allah Subhanahu Wa Taala perintah untuk bawa dia kepada sifat hamba. Disebabkan apa? Disebabkan apabila seseorang mula rasa lapar, mula rasa dahaga, akal kata makan dan minum, tapi Allah melarangnya. Lalu di sini nak dimenangkan siapa? Allah ataupun akalnya? Jawapannya adalah Allah. Menangkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu sempurna ibudiah. Sempurnalah sifat kehambaan. Seperti mana solat, walaupun bagaimana keadaan kita, walaupun Allah menguji kita sakit dan uzur sekalipun, maka kita akan mendirikannya. Kerana apa? Kita tidak beralasan dengan sakit kita, kerana kita tahu perintah Allah jauh lebih besar berbanding ujian yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita itu. Tetapi sebahagian umat, sebahagian manusia, khususnya orang Islam, ada yang belum memahami hakikat ini. Disebabkan apa? Disebabkan, bukan saya kata, ustaz lain kata, ada orang yang berpuasa tetapi dia tidak solat, begitu. Dan ada juga orang yang solat tapi dia tidak puasa, begitu. Ada juga orang bulan Ramadan solat pun tidak, puasa pun tidak. Tapi ada juga yang puasa dan juga solat. Ini adalah pecahan kategori dan golongan. Ada seseorang yang mana dia itu solat tapi enggan untuk berpuasa. Kerana apa? Masuk dia bulan puasa Ramadan, sakit sana, sakit sini. Bahkan ada sakit yang tak kena mengena dengan lapar dan dahaga pun menyebabkan dia tak boleh nak berpuasa. Apa maksudnya di sini? Dia tidak boleh menahan lapar dan juga dahaga. Sikit pun tak boleh. Dia bimbang akan mati kalau menahannya. Akhirnya dia tak boleh berpuasa. Lalu kita melihatnya kebiasaan orang yang tidak boleh berpuasa, sama ada Ramadan ataupun di luar Ramadan, keuzurannya, sakitnya sama. Tetapi kes ini yang kita lihat, yang enggan untuk berpuasa adalah Ramadan saja dia sakit, bulan yang lain ada 11 bulan dia sihat. Sebab apa dia sihat? Sebab dia boleh berlari, dia boleh berenang, dia boleh masuk pertandingan larian merdeka gitu. Big walk. Kan kuat tu. Bahkan kita jumpa dia di gym, angkat berat 30 kilo tangan kanan, 40 kilo tangan kiri. Masuk Ramadan dia uzur. Bukan saya kata, ustaz lain kata dalam kuliah mereka. Gitu. Satu. Yang kedua pula adalah puasa tapi dia tak solat. Apa maksudnya? Maknanya jaga sungguhlah puasa sebab bulan Ramadan. Sebab apa? Daripada kecil ditarbiyah, diajar. Barang siapa tak puasa, daripada kecil diajar tak boleh raya, lalu dia kena puasa walaupun dia dah menjadi bapa orang gitu. Lalu apa maksud? Dia puasa, tak tinggal walaupun sehari, tetapi dia enggan mendirikan solat. Apa maksudnya di sini? Maka dia belum memahami perintahnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang Islam yang beriman. Yang ketiga pula adalah seseorang yang mana puasa pun tak mau, solat pun tak mau, seperti mana di luar bulan Ramadan pun dia enggan solat, apatah lagi dia nak puasa sunat. Golongan ini kata Rasulullah, golongan yang celaka je. Disebabkan apa? Ramadan datang nak bawa dia jadi hamba, nak jadi bertakwa, tapi dia tak mau, dia tak minat, sehingga dia membawa dirinya kepada kekufuran. Sebab meninggalkan solat menghampirkan kekufuran, tak puasa lagi cepat menghampirkan kepada kekufuran. Itu. Tinggallah satu golongan lagi, puasa pembuat, solat pembuat. Tetapi golongan ni tak ramai pun. Maknanya ia memenuhi ibadat solatnya. Sebab solat tidak terikat pada Ramadan saja,
tapi terikat juga dibuat di luar bulan Ramadan. Dan apabila seseorang itu solat dan juga puasa, dia mempunyai kesan yang besar. Kesan yang besar adalah dia mengambil berat untuk ibadah malam pula. Oleh kerana itulah Ustaz kata orang yang puasa tak tinggal, orang yang solat tak tinggal, ini yang datang yang solat qiyam mulai di masjid surau, solat tarawih, solat apa-apa yang ini. Tetapi orang yang mana dia puasa tapi dia tak solat, tak jumpa dia. Begitu juga kalau sekiranya dia tak puasa, lepas tu dia solat, kita pun tak jumpa juga. Makna apa dimaksud di sini? Kalau dia tidak solat tapi dia puasa, tak jumpa juga di masjid surau. Kalau sekiranya dia solat cuma dia tak puasa, pun tak jumpa di masjid surau. Apa maksudnya? Barang siapa meninggalkan dua tu, salah satu daripada dia tak jumpa dia di masjid di surau. Apatah lagi meninggalkan keduanya, pun tak jumpa juga. Sebab kita perhatikan dalam masyarakat kita di sini tidak sama dengan masyarakat di luar-luar sana. Seperti mana orang Arab tu, orang Arab tu pun ada juga jahat yang mereka buat. Tetapi malam-malam bila dengar bulan Ramadan, mereka pun cari masjid juga. Tapi kita di sini berkaraoke tu. Ada orang bagi soalan kat saya, boleh ke Ustaz malam-malam Ramadan kita berkaraoke? Gitu. Bahkan kita pergi kat rawang belakang Tesco sana tu, Letus tu, ada dekat kedai makan. Kat sini pun ada. Bulan Ramadan. Dan dia nyanyi lagu raya pula tu. Gitu. Dia kaedahnya jangan malam-malam tu. Malam-malam tu ibadahlah, walaupun tak mampu banyak, buatlah sikit. Kalau sekiranya tak boleh, tak begitu, jangan karaoke, duduk diam-diam sudah. Gitu. Memuliakan, menghormati bulannya Ramadan. Seperti mana juga di sudut hukum yang perlu kita ketahui. Contoh, ini azan, lalu kita makan minum, kita telan, walaupun dipanggil apa, satu kali telan je lah, tapi sedang azan. Jadi ulama kita ditanya tentang hukum orang yang sedang makan minum waktu azan. Sebab apa? Sebab dulu dia pernah belajar boleh makan minum selagi mana azan tak habis. Itu pasal bagi tahu pada Bilal, azan lambat habis, boleh makan lagi, betul tu. Lalu kaedah hukum ulama berfatwa bahawasanya orang ini hukumnya adalah wajib kena puasa hari itu, tetapi wajib kena ganti puasa. Apa maksudnya? Bila masuknya waktu, bukannya azan, masuk waktu, jangan kira azan. Sebab kita khawatir azan subuh tu 5 minit dah berjalan dah, baru nak azan. Maknanya kita punya Bilal lambat azan 5 minit. Jangan kira azan, kira waktu solat. Tengok kat telefon ke, tengok kat radio ke, dengar kat radio ke azan tu yang sungguh-sungguh punya. Jangan dengar masjid surau. Gitu. Disebabkan apa? Sebab ada tempat dua-dua pernah berlaku. 5 minit awal azan, waktu nak buka puasa. Akhirnya kata ulama berfatwa, siapa yang makan hari itu, disebabkan azan tu 5 minit awal, semua wajib berpuasa balik satu hari, ganti satu. Yang kedua pula, azan itu lewat, akhirnya sahurnya boleh diteruskan, sehingga dah azan tu lewat 5 minit, orang tu pun dah makan dah lagi, teruskan makan selama 5 minit, pada waktu dah masuk. Kes orang ini wajib teruskan puasa, tapi wajib ganti puasa. Sebab soalan ditanya, kalau sekiranya dikatakan mungkin tak sah,
Bolehlah makan siang hari, tak wajib teruskan puasa. Kerana apa? Dua. Yang pertama, dia tak masuk pada uzur. Dia tak sakit, dia tak musafir. Satu. Yang kedua, kerana niat puasa bagi orang yang mampu berpuasa berjalan di bulan Ramadan. Itu pasal wajib juga kena puasa. Sebab bulan Ramadan dia tak sakit, melainkan orang yang memang kena makan ubat setiap 2 jam, 2 jam, 2 jam dia boleh berbuka. Jadi kaedahnya apa? Kaedahnya wajib teruskan puasa dan wajib ganti puasa. Dan muktamad kata ulama-ulama kita, apabila seseorang itu tahu dalam azan dia masih makan ataupun minum walaupun sesuap saja, maka dia wajib teruskan puasa. Satu. Yang kedua pula adalah orang yang tak sengaja makan. Ada seseorang lepas saja subuh, dia solat subuh, lepas tu dia pergi tidur. Dia bangun pukul 8.30, terasa lapar, pergi ke dapur, tengok ada nasi, ada telur goreng. Dia pun bedal, siap minum setengah jak lagi air. Isteri pun datang, bang, sekarang bulan Ramadan, siang hari ni kita kena puasa. Aku lupa lah, tak sengaja makan dan minum ni. Lalu soalannya, adakah dia wajib teruskan puasa? Wajib teruskan puasa dan puasanya tidak batal, kerana kata Rasulullah, Allah bagi dia makan minum. Dia lupa. Tapi kita kena tengok kes dia itu. Kalau hari-hari begitu, kita pun tak tahu. Ini masalah jiwa. Ini masalah jiwa ni. Lupa begini, tidak adanya rukhsah ataupun kelonggaran. Ini masalah. Maka orang yang lupa pada setiap hari begitu keadaannya, wajib ganti puasa. Tapi kalau dia lupa bukan kes macam ni, ialah kadang-kadang dia biasa makan ubat pukul 10, hari tu ambil air yang cari ubat nak telan, dia pun telan sungguh, maka batal. Tidak batal, kerana kata Rasulullah, apabila di antara kamu berpuasa kemudian dia termakan atau minum, maka teruskan puasa, kerana Allah yang bagi dia makan dan minum. Selesai. Itu pasal bila kawan kita makan minum, biarkan dia. Biar satu periuk habis nasi bagi tu. Lepas tu baru kita kata, ni bulan puasa. Kenapa tak bagi tahu? Nak buat macam mana Allah bagi makan kat kau? Itu rezeki. Tidak boleh, kata ulama, bila ada mata yang sedang melihat orang tu makan, kena bagi tahu. Tidak boleh makan disebabkan ni bulan puasa. Dia kena berhenti dan jangan telan. Yang dalam mulut ni spaghetti tu, dia kata rugi dah tak telan, tak apa, simpan dalam peti ais, nanti buka makan balik. Gitu. Lalu apa maksudnya di sini? Ini ada hukum. Cuma soalan ni pernah ke berlaku atas Rasulullah? Tidak pernah berlaku. Cuma apa yang berlaku pada zaman Rasulullah, Nabi perintah makan buka puasa. Itu ada. Bila dia berlaku? Peperangan. Oleh kerana itu, bila seseorang itu dia hidup macam orang berperang, dia juga boleh buka puasa. Sehingga ulama berfatwa, seseorang yang kerja terlalu berat, sangat berat dan bahaya, lalu datanglah lapar dahaga yang bersangatan, maka tidak dia berbuka puasa. Kaedahnya begitu. Lalu kata ulama-ulama kita, berlaku pada zaman Rasulullah SAW, para sahabat Rasulullah kelaparan, kehausan yang bersangatan dalam musafir. Lalu tanya, ya Rasul, ada di antara sahabat kita nak pitam, ada yang tak mampu berjalan. Lalu Rasulullah kata, bawakan air padaku. Waktu tu lepas asar, tak jauh nak pergi masuk maghrib. Tapi keadaan sahabat Rasulullah begitu. Lalu Rasulullah pun minum, Nabi perlihatkan kepada semua sahabat. Lalu Nabi kata, aku minum, kamu minum. Semua sahabat pun minum begitu. Bila dia berlaku? Bulan puasa, bulan Ramadan. Apa maksudnya di sini? Rasulullah nak meringankan pada beban umatnya dengan cara begitu, kerana Allah memperbolehkan. Kes ini tidak mengapa. Tetapi kalau sekiranya kesnya itu kecil-kecil saja, dia tak boleh nak rasa lapar, dia nak kena makan, itu tidak boleh pada Islam. Dia memang kena rasa lapar.
Tetapi ada juga yang sampai peringkat kes dia begini, dia sengaja tak mau bangun sahur, pada kurang minum air pun dia tak mau. Sampai pukul 2 nak pitam dia, sampai pingsan pun dia. Hari tu dekat Surau Burgon ada budak pingsan, bukan pitam, pingsan. Lepas tu dia terjaga lah. Lepas pingsan kita tanya apa pasal, lalu dia kata tak sahur, budak darjah 4 je 5. Pingsan. Mujur dia pingsan jaga. Kalau pingsan tak jaga, kita langsung bawa hospital lah. Itu. Dia kata dia tak sahur. Apa maksudnya di sini? Bukan saja budak. Kalau kita sendiri dah bangun, sengaja tak mau sahur sebab nak tidur juga, maka tidak dibenarkan untuk dia berbuka. Budak tadi tu, kalau sekiranya dia jatuh pingsan, adakah batal puasanya? Ulama kita ada dua fatwa. Sebagai ulama kata tak batal kalau dia pingsan. Sebagai ulama kata pingsannya batal puasa. Sebagian ulama-ulama menyatakan kalau sekiranya dia pingsan, dia pun terjaga sebelumnya terbenam matahari, maka dia masih berpuasa, tak batal. Sebagian lagi kata ulama-ulama kita, kalau sekiranya dia pingsan, dia bangun-bangun dah pukul 9 malam, dah isyak, maka dia tak kira dia sebagai orang berpuasa. Kaedah dia begitu. Tapi khilaf ulama-ulama kita. Tapi kes macam itu, boleh ke dia makan? Boleh lah. Dan sampai peringkat begitu. Tu yang Rasulullah kata perbezaan kita dengan orang Yahudi adalah orang Yahudi pun puasa dulu, tapi tak ada sahur. Dia tak ada sahur. Lalu oleh kerana itu kan kamu kena bersahur untuk bezakan puasa kamu dengan orang Yahudi. Nabi kata kalau di antara kamu tak boleh nak makan, minumlah walaupun seteguk air. Kerana apa? Minuman kamu ada barakah. Waktu sahur, waktu barakah. Ada 3 barakah pada ketika itu. Waktunya barakah, makan kita pun barakah, dan istighfar pada waktu sahur itu pun barakah. Jadi Nabi kata bersahurlah kamu walaupun seteguk air saja. Apa maksudnya di sini? Maksudnya minumlah walaupun sedikit, kerana dia barakah. Minum air sedikit, dia boleh bertahan sampai buka puasa itu. Cuba kalau sekiranya bukan bulan puasa, minum sikit sampai nak ke malam, tak boleh tahan. Pukul 8 minum, pukul 10 minum. Apa maksudnya? Itu perbezaan waktu ada barakah dengan waktu tidak ada barakah. Bahkan perut kita masih boleh bertahan walaupun dengan minuman yang sedikit sampai kita buka puasa, itu tanda barakah. Tidak lain melainkan itulah yang termasuk ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.